Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tips beli rumah pertama. So, siapa saya? Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Siapa saya? Saya adalah Aziz Ahmad. Saya merupakan founder kepada hartanahguru.com dan saya juga merupakan property speaker dan juga sebagai perunding hartanah daripada Harta Grip Properties yang beroperasi di Puchong. Alright. So, hari ini satu topik yang sangat penting untuk anda yang baru pertama kali nak mula membeli hartanah. So, ada beberapa tips untuk anda membeli hartanah yang pertama supaya anda tidak buat silap. Sebab ramai orang kat luar sana, dia buat kesilapan bila membeli rumah, especially rumah yang pertama. Dan apabila anda membeli rumah pertama, ini adalah rumah yang paling kritikal untuk anda, ya. Sebab kalau anda tersilap membeli rumah yang pertama, dia punya akibat dia memang anda akan tanggung selama mungkin 30 tahun, 35 tahun. Mungkin selama-lamanya. Alright? Jadi pastikan apabila anda nak membeli rumah, terutama sekali bila membeli rumah yang pertama, anda ada ilmu bagaimana untuk membeli rumah pertama supaya anda tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang orang lain telah lakukan. Alright? So, hari ini apa topik yang saya nak cover? Saya ada 5 tajuk utama yang saya nak cover di sepanjang perkongsian saya pada hari ini. Yang pertama sekali, saya akan ceritakan tentang tujuan anda membeli rumah. So, anda kena tahu apa tujuan anda membeli rumah ni, kan? Alright? Sebab lain tujuan dia, lainlah dia punya cara macam mana kita menganalisa macam mana kita nak membeli rumah pertama kita. Yang kedua, saya akan kongsikan kepada anda tentang kelayakan loan anda. So, bagaimana kita nak melihat sama ada kita layak untuk membuat pinjaman perumahan ataupun tidak. Sebab ini adalah penting. Kemudian, jenis rumah. Jenis-jenis rumah yang kita boleh pilih sebagai rumah pertama kita. Alright? So, ada banyak jenis rumah. So, rumah mana yang paling sesuai untuk kita dan juga poket kita. Okey, seterusnya yang keempat, saya juga akan kongsikan tentang kos-kos yang terlibat dalam pembelian rumah. Dan yang terakhir sekali, saya akan tunjukkan juga contoh-contoh kat mana kita boleh dapatkan rumah pada harga mampu milik. Alright, so adakah anda bersedia untuk semua topik-topik ini? Baik, kita mulakan dengan yang pertama. Topik kita yang pertama ialah tujuan beli rumah. So, apa tujuan anda beli rumah? Rumah pertama ni, kan? So, selalunya ada orang ceritalah macam-macam tujuan dia beli rumah, tetapi apa sahaja tujuan orang membeli rumah, dia tergolong dalam dua kategori ini. Dua, anda cerita macam mana pun, tapi akhirnya dia tergolong kepada dua kategori yang utama ini. Apa dia? Yang pertama sekali, tujuan orang membeli rumah ialah untuk duduk sendiri. Dan yang kedua adalah untuk tujuan pelaburan. Alright, dua je tujuan dia. Okay? So, ada orang kata saya nak beli rumah ni, saya nanti nak sewakan. Itu untuk pelaburan lah. Ataupun saya nak beli rumah ni, nanti saya bila harga dah naik, mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun saya nak jual balik. Itu untuk tujuan pelaburan. Saya nak beli rumah ni, memang nak duduk rumah sampai pencen lah. Benda untuk duduk sendiri. So, itu tujuan ni adalah untuk duduk sendiri. So, kenapa penting untuk kita tahu apa tujuan kita nak beli rumah ni? Sebab kalaulah kita kenal pasti, awal-awal kita dah kenal pasti apa tujuan kita membeli rumah, kan? Cara untuk kita melihat rumah itu adalah berbeza. Saya ambil contoh. Kalaulah kita nak beli rumah untuk tujuan duduk sendiri, ramai orang bila dia nak duduk sendiri, dia akan tengok rumah macam mana? Dia tengok rumah yang dekat dengan tempat kerja dia, rumah yang besar, rumah yang luas, rumah yang mungkin design dia comel di mata dia, kan? Alright? Dia juga mungkin melihat kalaulah nanti saya ada keluarga mungkin 5 orang campur anak semua sekali, kan, adakah cukup bilik-bilik saya ni untuk keluarga saya seramai 5 orang ini. Alright? So, itu cara kita melihat apabila kita nak beli rumah untuk tujuan duduk sendiri. Tetapi bagaimana kalau kita membeli rumah untuk tujuan pelaburan? Tujuan pelaburan, cara kita melihat lain, sebab kita perlu melihat daripada kacamata sebagai pelabur hartanah. Alright? Sebagai pelabur hartanah, kita tidak melihat rumah ni comel ke tidak, ni dekat dengan tempat kerja saya, dekat dengan rumah saya pun tidak. Tidak. Okey? Sebab cara kita melihat rumah sebagai pelabur hartanah, kita melihat lebih kepada dia punya ROI, return of investment. Okey? Adakah rumah ni strategik?
adakah rumah ini senang untuk kita dapat penyewa nanti. Sebab kita beli rumah untuk tujuan pelaburan kan. Untuk tujuan pelaburan mungkin nanti kita nak sewakan. Ataupun nanti bila saya beli rumah ni, adakah dalam masa 3 tahun, 5 tahun akan datang, harga dia boleh melonjak naik dengan sangat tinggi, dengan cepat. Alright. So, semua itu adalah faktor-faktor yang kita kena fikirkan sebelum kita membeli rumah untuk pelaburan. Alright? Jadi kita kena kenal pasti tujuan utama kita beli rumah ni. Ini sangat-sangat penting. Sebab kalau anda tak tahu apa tujuan anda beli rumah ni, ada orang kata, yalah saya nak beli rumah untuk pelaburan tapi kalau tak menjadi, saya switch lah, tukar kepada rumah untuk duduk sendiri. So benda tu dia tak jelas. Dia ada macam, okeylah kalau jadi, okeylah. Kalau tak jadi, saya buat benda lain. Okay? So anda kena pastikan apa tujuan sebenar anda membeli rumah. Terutama sekali rumah yang pertama anda. Alright? So itu nombor 1. Okay, seterusnya kita tengok kepada kelayakan loan anda. Sebab ini paling penting. Ramai orang dia sibuk fikir, rumah macam mana aku nak cari, rumah kat mana yang paling strategik lokasi dia kan, rumah macam mana yang sesuai untuk aku duduk kan. So dia sibuk melihat dan mencari window shopping, pergi sana pergi sini, masuk sales gallery, jumpa ejen, pergi tengok rumah. Jadi dia buang masa lebih kepada melihat rumah itu tanpa terlebih dahulu dia tahu apa kelayakan dia untuk buat pinjaman rumah. Sebab kebanyakan orang bila dia beli rumah, dia buat pinjaman bank kan. Alright? Jadi kalau kita nak buat pinjaman bank, adakah kita tahu kelayakan loan kita? Jangan nanti kita dah sibuk cari rumah, dah jumpa, akhirnya kita dah jumpa rumah yang kita betul-betul berkenan kan, dan kita memang nak sangat rumah tu. Kita beli rumah tu, kita dah bayar booking, baru kita tahu, alamak, loan aku tak lepas. Aku tak layak rumah sebanyak ini. Mungkin kelayakan saya cuma RM300,000. Tetapi rumah yang saya sibuk window shopping ni harga dia RM400,000. Saya rasa macam saya layak RM400,000. Rupa-rupanya tak layak. Saya cuma layak RM300,000 saja. Jadi penat. Right? Jadi terlebih dahulu sebelum kita sibuk nak window shopping, nak cari rumah ni, kita kena tahu apa itu kelayakan pinjaman kita. So macam mana kita nak tahu kelayakan pinjaman rumah kita? Ada 2 faktor utama yang bank selalu lihat. Nak tahu kita ni layak ataupun tidak untuk meminjam rumah itu. Yang pertama sekali, bank akan melihat kita punya DSR ataupun Debt Service Ratio. Dan yang kedua adalah CRIS. So apa maksud DSR dengan CRIS ni? Okay, so kita pergi lebih detail, kita melihat apa itu DSR. Okey, DSR ataupun Debt Service Ratio ialah bank nak tahu berapa persen daripada pendapatan kita yang telah digunakan untuk membuat pinjaman-pinjaman lain, dan berapa yang tinggal untuk kita survive, untuk kita menjalani hidup kita seharian. Okay? So bank dia kira DSR dalam bentuk percentage. Contohnya, kalaulah bank kata, okay, you punya DSR, debt service ratio you, saya bagi sehingga 60%, 60% ataupun 7%, bergantung kepada gaji kita. Alright. So katakanlah bank kata, okay, saya bagi you DSR, debt service ratio, saya benarkan sehingga 70%. Apa maksud 70% tu? Maksud dia macam ni. Kalaulah DSR anda, kelayakan anda, bank bagi sehingga 70%, bermakna anda boleh buat loan. Apa saja loan, okay, sehingga 70% daripada gaji bersih anda. Alright? Sebab 30%, balance 30% daripada gaji anda tu, bank anggap itu adalah untuk kegunaan harian, perbelanjaan harian anda, perbelanjaan makan, minum, minyak kereta, sekolahan anak-anak, semua itu adalah belanja yang bank tak nampak anda belanja tu kan. Tapi yang lain tu, yang 70% tu bank benarkan, okey, anda bolehlah buat pinjaman apa saja, maksimum 70%. So dengan 70%, selalunya apa kita buat? Selalunya kita akan buat, mungkin kita beli kereta, kita buat pinjaman juga, mungkin kereta saja dah 20% daripada gaji bersih kita. Alright? Mungkin juga kita ada personal loan 10%. Mungkin juga kita ada PTPTN. PTPTN juga dikira sebagai faktor yang diambil kira oleh bank dalam dia nak mengira anda punya DSR. Okay? Mungkin PTPTN 5%. Dan seterusnya kad kredit. Kad kredit anda 5%. Okay? Dan
balance dia yang warna hijau tu cuma 30% saja. Maknanya rumah yang anda mampu beli ialah bulanan dia, ansuran bulanan dia ialah 30% saja daripada gaji bersih anda. So anda kena kira sendirilah berapa gaji anda, gaji bersih anda. Lepas tu 70% dan tengok berapa loan bank anda yang lain. Loan kereta ada berapa, personal loan ada berapa, kredit kad ada berapa, PTPTN ada berapa. Balance je, itu je lah peruntukan yang bank boleh bagi untuk anda buat loan membeli rumah. Sebab itu, ini penting. Sebab kalaulah anda tak tahu macam mana nak buat kiraan ni, nanti anda tak tahu berapa kelayakan rumah yang anda boleh buat pinjaman. Jadi, kalaulah anda nak membeli rumah yang harga lebih mahal, maksudnya anda punya yang warna hijau tu, portion untuk pinjaman rumah anda mesti lebih besar. Maknanya, loan-loan lain yang mesti kecil. Okay, maknanya mungkin anda ada loan kereta saja, personal loan tak ada, PTPTN tak ada, kredit kad tak ada. So, situ saja anda dah jimat personal loan 10%, kredit kad 5%, PTPTN 5% dan 20%. Maknanya rumah, ansuran bulanan rumah anda boleh buat sehingga 50% daripada gaji bersih anda. So itu adalah DSR, Debt Service Ratio. So anda kena kira sendiri bergantung kepada gaji bersih anda. Bukan gaji kasar, gaji bersih anda di dalam payslip. Alright. So, nombor 2 yang bank nak tengok adalah sikris. So, apa itu sikris? Sikris adalah sejarah ataupun rekod yang menunjukkan bagaimana disiplinnya anda membuat bayaran balik pinjaman-pinjaman bank anda. Okay? So, di dalam sikris, sikris report, benda ni very transparent. Bank boleh nampak anda punya sikris report. Daripada sikris report ni, bank boleh tahu sama ada anda ni adalah seorang pembayar hutang yang sangat berdisiplin, yang selalu bayar mengikut tempoh dia, ataupun anda ni seorang yang culas di dalam membayar balik hutang pinjaman bank. Alright. So sekiranya bank melihat anda ni ada loan kereta kejap bayar, kejap tak bayar, ada lompong sana, ada lompong sini, bank boleh nampak melalui report sikris ini. Alright. So bagaimana anda nak tengok anda punya report sikris ini yang semua orang boleh nampak sebenarnya. Alright. Maksud saya semua bank boleh akses kepada anda punya report sikris ini. So anda juga boleh akses kepada report sikris anda ini. Kat mana anda boleh dapatkan sikris report ini? Anda boleh pergi ke website ni, sitoskredit.com.my. Pergi je kat situ, tapi kena bayar sikit lah, dalam lebih kurang RM25. Alright. So bayar RM25, anda boleh print out daripada situ dan anda boleh kaji sendiri macam mana kedudukan sikris report anda. Okay? So, itu adalah sikris. Next, kita pergi kepada topik kita yang ketiga ialah jenis-jenis rumah. Sekarang kita dah tahu tentang kelayakan pinjaman kita. Kita dah tahu mungkin kita boleh beli sehingga RM300,000. Pinjaman kita RM300,000. Okay? So, sekarang ni kita kena tahu pula apa jenis rumah yang mampu kita beli, yang boleh kita beli dalam harga RM300,000. Alright. So jenis-jenis rumah ni kat mana anda boleh cari? Dia ada 3 jenis pasaran yang anda boleh cari rumah-rumah ni. Sama ada anda cari rumah di pasaran undercon. Undercon maksudnya under construction. Maksudnya rumah tu adalah rumah di dalam pembinaan oleh pemaju. Dia belum siap lagi masih lagi dalam pembinaan oleh pemaju. So ini dimaksudkan oleh undercon. Alright. Ataupun anda boleh mencari juga rumah di dalam pasaran subsale. Subsale ni maksudnya rumah secondary market. Maksudnya rumah yang dah ada tuan, dah ada pemunya. Sekarang ni anda nak beli daripada tuan punya tu. Maknanya anda adalah pembeli kedua. Alright, so itu adalah rumah subsale. Senang cerita ni rumah second hand lah. Rumah second hand. Right? Dan yang ketiga adalah rumah lelong. So, rumah lelong ni adalah rumah yang dilelong sama ada oleh bank ataupun oleh mahkamah. Rumah yang telah ditarik oleh bank ataupun mahkamah dan dijual melalui pasaran lelong. So, adakah sesuai untuk anda beli rumah undercon ataupun subsale ataupun lelong? Kita kena tengok ada beberapa kriteria dan kita kena tengok apa anda punya kelayakan, apa anda punya preference anda. Okay? Sebab lain market ni, lain dia punya jalan cerita dia, lain dia punya game plan ni kan. Okay. Kita tengok satu dari segi kondisi pula. Apa beza rumah undercon, rumah subsale dan juga rumah lelong?
Kalau segi kondisi, kalau kita tengok rumah under con ni, dia sebab rumah tu dia masih lagi dalam pembinaan oleh pemaju, so dia ada risiko rumah tu tak siap lah. Kadang-kadang kita ada dengar kan rumah terbengkalai. So itu adalah risiko kalau kita ambil rumah daripada pemaju under con. Sebab itu penting untuk kita siasat dulu siapa pemaju ni, apa track record pemaju ni. Adakah pemaju ni memang ada track record yang bagus, memang semua projek dia semua siap on time. Okay? So kita kena kaji dulu tentang sejarah latar belakang pemaju. Rumah subsale, kondisi dia kita terima seadanya lah. Maknanya kalau rumah tu memang dah renovate, kita akan dapat rumah macam tu lah. Kalau rumah tu basic unit, tak ada renovation, macam tu lah. Macam mana kita tengok, macam tu lah yang kita akan dapat nanti. So kalau rumah tu mungkin ada kerosakan sikit di atap ke, ada kebocoran di tangki ke, so kita kena terima seadanya lah. Ataupun kita mungkin boleh negotiate berunding dengan tuan rumah, supaya tuan rumah repair dulu sebelum jual pada kita, ataupun kita kurangkan harga. So itu semua adalah bergantung kepada macam mana kita berbincang dengan tuan rumah itu. Okey, so kita boleh bincang sebab ini rumah subsale, kita boleh deal melalui ejen. Kalau kita beli melalui ejen, supaya ejen boleh minta tuan rumah consider benda-benda ni semua. Alright. So rumah lelong macam mana pula? Rumah lelong dia ada risiko kerosakan. Sebab rumah lelong ni kan dia punya kondisinya memang seadanya. Kalau rumah tu memang rosak teruk, memang kita akan dapat macam tu lah. Alright? Dan masalah rumah lelong ni ialah kita tak boleh nak tengok dalam rumah tu. Kalau rumah tu tak boleh buka pintu ni kan. So selalunya bank sebelum kita pergi lelong, kita kena tengok dulu rumah tu. Tapi kebanyakan rumah lelong kita tak boleh nak masuk dalam rumah tu. Jadi kita tak boleh nak tahu macam mana keadaan dalam rumah tu. So itu adalah risiko yang kita kena consider apabila kita ambil rumah lelong. So sebenarnya under con ataupun subsale atau lelong ni semua dia ada pro and con je lah. Okay. So apa lagi yang kita kena tengok? Di segi deposit. Deposit macam mana pula? Kalau rumah under con ni, deposit selalunya memang sangat rendah. Selalunya pemaju bagi offer, beli rumah deposit cuma RM500 je. Itu pun kira duit booking RM500. Ada yang RM100, ada yang RM1 aja. Ada yang langsung tak ada deposit. So dia memang sangat rendah. Jadi kalau kita tak ada modal untuk mula membeli rumah, maka under con mungkin pilihan terbaik untuk kita lah. Okay. Subsale macam mana pula? Subsale, kalau anda nak beli rumah subsale, anda kena ada 10% deposit campur 5% untuk kos-kos fee guaman semua. Okay, legal matters. Alright. So anda kena ada sekurang-kurangnya 15% cash untuk membeli rumah subsale. Jadi bayangkan kalau anda beli rumah subsale, harga dia RM300,000. RM300,000 anda kena ada 15% bersamaan RM45,000. Anda kena ada RM45,000 cash sebelum anda membeli rumah subsale. Okey, rumah lelong macam mana pula? Rumah lelong sama lebih kurang macam subsale. Sebelum masuk lelong, anda dah kena bagi deposit 10%. Kemudian legal kos-kos untuk guaman semua sekali 5% lagi. So anda kena ada sekurang-kurangnya 15% cash untuk membeli rumah lelong. So itu adalah kos-kos deposit kalau anda nak beli rumah under con ataupun subsale ataupun rumah lelong. Seterusnya kita tengok loan. Loan pula macam mana? Kalau rumah under con, selalunya pemaju bagi anda boleh buat full loan. Full loan. Maknanya semua tu masuk dalam loan. Semua kos semua masuk dalam loan. Alright? Kebanyakan. Tak semestinya. Anda kena tengok apa tawaran daripada pemaju. Alright? So, sekarang ni kebanyakan pemaju buat macam tu lah. Dia bagi anda ada facilities boleh buat full loan. Okay? Pinjaman penuh. Okay? Rumah subsale macam mana? Rumah subsale, bank cuma bagi 90% sahaja pinjaman. 90% daripada apa? 90% daripada market value. Jadi kalaulah rumah tu anda beli pada harga market, rumah tu harga dia RM400,000 dan harga market adalah RM400,000. Jadi pinjaman anda cuma 90% daripada RM400,000 bersamaan dengan RM360,000. Itu pinjaman anda. Sebab itu kalau kita nak beli rumah subsale ni, kita kena ada 10% deposit. Cuma sebab bank cuma bagi 90% saja daripada market value harga rumah tu. Okay? Lelong macam mana pula? Lelong pinjaman yang bank boleh bagi maksimum 90% daripada harga beli.
daripada harga beli yang anda bid dalam lelong, dewan lelong kan, harga beli dia, itulah 90% daripada harga beli, bukan daripada market value. Ini berbeza dengan subsale. Subsale 90% daripada market value, tetapi lelong 90% daripada harga beli. Jadi bayangkan anda beli rumah lelong, anda bid harga dia last sekali, final sekali, anda menang pada harga 300,000. Tapi rumah tu market value dia 400,000. Lagi tinggi daripada harga yang final yang anda bid dengan. Okay? So untuk rumah lelong, bank cuma bagi 90% daripada harga final yang anda dapat. 90% daripada 300,000. Bukan 90% daripada market value rumah tu, yang mana rumah ini market value dia 400,000. So itu perbezaan rumah subsale, rumah lelong dan juga undercon. Alright. So lain-lain, kalau rumah undercon ni, kadang-kadang pemaju dia bagikan cashback. Cashback maksudnya anda dapat rumah dan anda dapat duit lagi, dapat cash lagi. Right? So, tapi ini tak semestinya. Ini tak semestinya, bergantung pada apa tawaran pemaju. Kadang-kadang kita jumpa, pemaju bagi offer yang macam ni, tawaran macam ni bersama dengan cashback. So, untunglah anda kalau dapat cashback kan. Rumah subsale macam mana? Rumah subsale, anda ada risiko, proses dia mungkin lambat. Sebab itu sebelum anda nak membeli rumah subsale, anda kena tahu dari segi legal ya, macam mana prosedur untuk membeli rumah subsale. Sebab kadang-kadang kita rasa rumah subsale ni, settle dengan cerita beli rumah subsale 3 bulan dah settle. Dia tidak semestinya macam tu. Sebab rumah subsale ni dia bergantung pada komplikasi geran itu. Okay? Adakah dia rumah leasehold, freehold, adakah dia rumah bumi lot, non bumi lot, adakah dia rumah dah ada individual title atau masih lagi master title ataupun strata title, adakah dia boleh buat double transfer, perlu buat double transfer atau boleh buat direct transfer. Semua tu adalah legal matters. Okay? Dan semua yang complication legal itu yang menyebabkan proses untuk membeli rumah subsale ni dia akan berbeza. Mungkin akan jadi panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Alright? Sebab itu kita kena tahu awal-awal, kalau kita beli rumah subsale ni, kita tanya ejen tu, rumah ni proses untuk sampai dapat kunci tu berapa lama. Ini kena confirmkan sebelum kita membeli rumah itu. Jangan nanti kita assume rumah tu nanti dapat 3 bulan boleh settle, tapi sedar-sedar sampai 9 bulan baru settle. Sebab kita tak tahu sebenarnya memang sepatutnya 9 bulan sebab oleh complication geran ini. Okey. Dan rumah lelong macam mana pula? Rumah lelong anda ada risiko. Mungkin waktu anda bidding seronok sangat bidding dekat dewan bidding tu, dewan lelong tu. Anda seronok bidding. Rupa-rupanya akhirnya anda dapat pada harga lebih tinggi daripada harga pasaran. So berhati-hati. Sebelum anda bidding rumah lelong ni, anda kena tahu dulu berapa harga pasaran. So kalaulah anda bidding sampai harga pasaran atau lebih tinggi daripada harga pasaran, dan apa gunanya anda beli rumah lelong? Lebih baik anda beli rumah subsale. Okay? So, sebab utama orang beli rumah lelong ni sebab dia nak dapat harga yang sangat murah berbanding dengan rumah subsale dan juga undercon. Alright? Jadi kalau anda beli rumah lelong tetapi anda beli pada harga pasaran atau lebih tinggi daripada harga pasaran, maka rumah lelong tidak sesuai untuk anda. Alright? So, anda kena kenal pasti dulu apa jenis-jenis rumah yang anda nak beli. Alright. So, next kita tengok kepada kos-kos yang terlibat untuk dalam proses pembelian rumah ni. Ada beberapa kos yang terlibat dalam proses pembelian rumah ini. So, yang pertama sekali adalah deposit. Macam saya cakap tadi, deposit kalau rumah undercon tu selalunya deposit memang sangat rendah untuk rumah undercon. Tetapi untuk rumah subsale, anda kena ada 10% deposit plus 5% untuk legal. Okay. Kemudian ada untuk SPA. SPA ni adalah Sales and Purchase Agreement, perjanjian jual beli. Dalam Sales and Purchase Agreement ini ada 2 kos yang terlibat, iaitu legal dan juga MOT. MOT ni Memorandum of Transfer, kos untuk pindah milik harta. Alright. So, next adalah loan. Bila anda buat loan, ada kos untuk legal dan juga MOT juga. Right? Itu kalau anda buat loan lah. Kalau anda tak buat loan, anda beli cash, maka tak adalah kos untuk loan ni. Alright. So, kita tengok lebih detail lagi.
berapa harga kos dia kan? Anda mesti tanya kan, ini okey, saya tahu ada deposit, ada SPA, ada loan. So, berapa kos dia? Kita ambil contoh. So, macam mana kita nak tahu harga kos ni? Senang aja sebenarnya. Kita tak payah nak pening-pening kepala nak tahu macam mana formula dia. Cara dia mudah saja sebenarnya. Anda boleh download apps ni. Ini apps yang saya gunakan. Saya rasa apps ni agak bagus juga. Dia percuma saja. Anda boleh download apps ni, apps PCMY, Property Calculator Malaysia. Download apps ini di handphone anda. Bayangkan anda beli rumah. Rumah tu harga dia 400,000. Okay? So, dia dalam apps ini, PCMY Property Calculator Malaysia ni, dia tunjukkan, dia terus kira berapa deposit anda. So, deposit, ini saya just screenshot daripada apps itu. Dia tunjuk itu valuation fee dengan down payment. So, kalau untuk rumah subsale, dia ada valuation fees. Itu kalau rumah subsale lah. Alright. Kalau tak, down payment je lah. Down payment 10%. So, ini 10%. Okay, 40,000. Okay. Next, apa lagi? Untuk SPA. Kos untuk SPA pula, dia ada dua bahagian, iaitu bahagian legal dan juga bahagian MOT. Jadi kalau harga beli adalah 400,000, menggunakan apps ini, dia terus kira berapa harga dia. Ini yang detail dia lah. Anda boleh tengok daripada apps tu, dia punya detail dia punya breakdown dia. Tapi total semua sekali untuk SPA saja, kos untuk SPA, Sales and Purchase Agreement, adalah sebanyak 13,000. Alright? Bayangkan kalau anda nak beli rumah 400,000, untuk SPA saja, kos dia aja dah 13,000. Dan untuk loan pula macam mana? Menggunakan apps yang sama, anda letak harga beli 400,000, terus apps tu keluar. Ini detail dia, tetapi dia punya summary dia, total dia berapa? Total dia 8,763. Ini semua saya ambil daripada apps ni lah. So, tak payah nak pening-pening macam mana dia kira. Nak tahu macam mana dia kira, tengok sendirilah daripada apps tu. Okay? Yang penting kita nak tahu berapa total cost untuk loan ni. Alright? So, kita tengok total kos untuk membeli rumah, deposit saja dah 40,000. Bayangkan ni rumah harga 400,000. Deposit aja dah 40,000. Okay. SPA kos dah 13,000. Lebih kurang. Loan dah 8,000 lebih. So, total semua sekali ada RM61,904. Kalau kita nak beli rumah berharga 400,000. Ini adalah kos yang kita perlu tanggung. Alright. Tetapi yang bagus pasal undercon. Rumah undercon, rumah daripada pemaju, kebanyakan kos ini selalunya pemaju dia tawarkan ini ditanggung oleh pemaju. Tapi tak semestinya. So, tak semestinya. Anda kena tengok ni. Adakah kos-kos ini ditanggung oleh pemaju? Ada pemaju yang menawarkan supaya kos-kos ini ditanggung oleh pemaju atau sebahagian daripadanya ditanggung oleh pemaju. Kalaulah anda bernasib baik, anda jumpa projek yang semua kos ini ditanggung oleh pemaju, bayangkan berapa banyak anda beli jimat. Anda jimat hampir 62,000. Semua kos ini ditanggung oleh pemaju. Alright? Tapi kalau anda beli rumah daripada pasaran subsale, inilah kos yang anda kena tanggung, yang anda kena ada cash sebelum anda membeli rumah. Alright? So, agak banyak juga lah. Anda kena buat simpanan sebelum anda sibuk nak shopping rumah kan. Kena tengok dulu. Tengok kelaikan loan. Kemudian tengok duit ada tak untuk deposit ini. Untuk mula membeli rumah. Okey. Next. Kita tengok rumah mampu milik. Sebab saya tahu ramai antara anda yang first time nak membeli rumah kan. So kat mana nak cari rumah mampu milik? Ramai antara anda yang rasa sekarang ni rumah terlalu mahal lah kan. So saya kalau boleh saya nak cari rumah mampu milik je lah. Alright. So kat mana saya nak cari rumah mampu milik? Rumah mampu milik ni saya punya definisi lah kan. Rumah mampu milik ni adalah rumah yang mungkin harga bawah daripada 300,000. Okay? Kalau rumah landed tu mungkin bawah 400,000. Bergantung kepada lokasi rumah tersebut lah. Alright. So untuk rumah mampu milik kat mana kita boleh cari? Okay, ada beberapa jenis rumah mampu milik yang anda boleh cari di pasaran sekarang ini. Salah satu daripadanya ialah rumah prima. Okay, rumah prima. Rumah prima ni, apa syarat-syarat dia? Syarat dia ada 4. Warga negara Malaysia, umur lebih 21 tahun, mesti rumah pertama atau rumah kedua, gaji 2,500
sehingga RM15,000. Gaji bersama, combine suami dan isteri. So kalau anda nak lebih tahu lebih lanjut tentang rumah-rumah prima ni, kat mana nak cari lokasi-lokasi projek rumah prima ini, dan mana form nak register, nak daftar untuk rumah prima ni, anda boleh lihat di website di bawah itu, prima.one, pr1ma.my, prima.my. Okay, so anda boleh lihat di website prima.my untuk ketahui lebih lanjut tentang rumah-rumah prima ini. Okay, seterusnya kita ada rumah apa? Kita ada rumah PPAM. Apa itu PPAM? Ini adalah rumah untuk penjawat awam, orang yang kerja kerajaan. So, apa syarat untuk rumah PPAM ni? Yang pertama sekali, mestilah rumah pertama, warga negara Malaysia, penjawat awam untuk semua grade, dan juga kalau pencen ataupun kontrak pun layak untuk memohon rumah PPAM. So kalau anda nak lebih tahu lebih lanjut tentang kat mana nak cari lokasi-lokasi rumah PPAM ini, so anda boleh lihat di website ppam.gov.my. Okay? So next adalah rumah Selangorku. Rumah Selangorku ni syaratnya ialah mesti rumah pertama, umur 21 tahun, lahir atau menetap atau bekerja di Selangor saja. Ini untuk orang Selangor saja. Alright? Dan gaji antara RM3,000 ke RM10,000. So kalau anda nak tahu lebih lanjut kat mana rumah Selangor ni, di mana lokasinya, anda boleh tengok di lphs.selangor.gov.my. Okay, next kita ada rumah WIP. Rumah WIP ni apa? Ini rumah WIP adalah rumah wilayah. Tadi Selangor, rumah Selangorku ni adalah di Selangor. Rumah WIP adalah rumah di wilayah persekutuan. Okay, so apa syarat dia? Syarat dia mesti rumah pertama, umur lebih 18 tahun, lahir atau menetap atau bekerja di wilayah. Wilayah maksudnya sama ada di Kuala Lumpur atau Putrajaya ataupun wilayah persekutuan Labuan. Okay, dan gaji antara RM3,000 ke RM15,000. So kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang kat mana nak cari rumah WIP ni kan, list projek-projek rumah WIP ni, anda boleh pergi ke website rumahwip.com.my. So kita ada rumah Selangor, kita ada rumah WIP di wilayah. Negeri-negeri lain macam mana pula? Negeri-negeri lain pun ada. Alright. So negeri-negeri lain pun dia ada program untuk rumah mampu milik oleh kerajaan negeri juga. So anda boleh lihat contohnya di Kelantan rumah mampu milik yang disediakan oleh kerajaan negeri Kelantan, anda boleh lihat di website kelantan.gov.my. Ataupun di Terengganu, rumah yang disediakan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu, anda boleh lihat di perumahan.terengganu.gov.my. Di Pahang, rumah yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pahang, anda boleh lihat di pahang.gov.my. Di Johor, anda boleh lihat di portal Hartanah Johor di irumah.johor.gov.my. Kita ada juga di Melaka oleh Lembaga Perumahan Melaka, dan anda boleh lihat di website lpnm.gov.my. Dan Negeri Sembilan yang disediakan oleh Dasar Perumahan Negeri Sembilan, anda boleh lihat di website mbs.gov.my. Di Perak ada rumah yang disediakan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak, anda boleh lihat di lphp.perak.gov.my. Di Pulau Pinang pun ada oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, anda boleh lihat di irumah.penang.gov.my. So ni anda boleh screenshot lah kalau anda berminat untuk lihat di rumah-rumah mampu milik di luar kawasan Selangor dan juga wilayah. Dan di Sarawak macam mana? Di Sarawak ada. Di Sarawak yang disediakan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan, anda boleh lihat di website hdc.sarawak.gov.my. Okey. So ini adalah senarai rumah-rumah mampu milik yang disediakan oleh kerajaan. Selain daripada itu, anda juga boleh melihat ada juga rumah mampu milik yang anda boleh dapat daripada SPNB. Anda boleh lihat di website SPNB. Yang ini saya tak masukkan di sini. Itu kalau rumah mesra rakyat yang buat di kalau mungkin anda ada tanah sendiri, anda nak buat rumah, anda ada tanah sendiri, anda nak buat rumah. Macam mana? Anda boleh juga mohon daripada SPNB ataupun daripada
SPNB lah, daripada SPNB Rumah Mesra Rakyat. Mesra Rakyat. Itu kalau anda ada ada tanah sendiri dan anda nak bina rumah di atas tanah anda sendiri. Tapi syarat dia tanah itu mesti geran itu adalah nama anda sendiri. Tak nak tanah yang geran bersama. Geran bersama ni susah sikitlah. Alright. So saya harap anda dah tahu dah dapat banyak tips tentang macam mana kita nak mula membeli rumah pertama. Okay. So yang penting ialah anda kena ada ilmu ini, kena tahu apa tujuan anda membeli rumah, kena tahu apa kelayakan anda untuk membuat pinjaman, kemudian kena tahu apa jenis rumah yang anda nak cari. Adakah anda nak cari di pasaran undercon ataupun subsale ataupun lelong. Kemudian anda kena tahu kos-kos yang terlibat. Tengok poket dulu, ada tak cukup tak simpanan aku ni untuk menampung semua kos-kos yang terlibat. Kalau anda tak ada duit, bukan bermakna anda tak boleh beli rumah, tapi anda kena pilih kat mana nak cari rumah yang tak memerlukan deposit ataupun kos yang tinggi untuk membeli rumah. Dan last sekali saya kongsikan kepada anda tentang bagaimana dan di mana untuk mencari rumah-rumah mampu milik. Okey, so harap anda dapat belajar sesuatu pada hari ini. Kalau anda perlukan lebih informasi daripada saya, anda boleh hubungi saya sendiri. Anda boleh follow saya di Facebook, Aziz Ahmad. Follow saya. Ataupun anda boleh hubungi saya di nombor handphone saya ini. Anda boleh screenshot nombor ini. Mungkin anda nak tahu, Cik Aziz, ada tak rumah di Selangor yang bawah harga RM200,000 ataupun di wilayah ada tak rumah bawah RM300,000? Boleh hubungi saya. So untuk itu sekian saja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.